Assalamualaikum Nur Adina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Umu dan khabar Nur juga Adina di Serina. Apa sana? khabar pada pagi ini? Ya, kita di Bandar Serba Kawan dalam keadaan sihat afiat. Dan bagaimana dengan Adina sendiri? Alhamdulillah, saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang baik dan juga sihat hendaknya. Alhamdulillah. Jadi sebelum itu, kita ingin mengetahui juga bagaimana keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Tutong cerah saja pada pagi ini dan memang ramai orang telah pun melakukannya aktiviti berbasikal, berjoging dan sebagainya dalam perjalanan saya ke tempat bertugas. Baik, kalau kita telah sempat mengajukan satu soalan berkenaan dengan pengaruh media sosial kepada Dani sebentar tadi. Rasanya soalan yang sama ingin kita ajukan kepada Adina. Mengapakah agaknya penyebaran melalui media sosial ini banyak memberi pengaruh kepada pembaca ataupun penggunanya, sama ada pengaruh atau baik dan juga sebaliknya. Kalau untuk Adina sendiri mungkin dapat memberikan pendapat tersendiri. Ya, baik. Kalau bagi saya, penyebaran media sosial ini memang semestinya memberikan pengaruh yang sangat besar ya kepada para pengguna kerana mudahnya kita mengakses sebenarnya media sosial ini di mana sahaja. Atas sebab penggunaan telefon pintar yang semakin meningkat ya di kalangan remaja dan juga warga emas. Jadi dengan keadaan ini, memang mudah kita menerima dan juga mendapatkan berbagai maklumat dari berbagai-bagai sumber. Jadi inilah yang akan membentuk dan juga mengubah pandangan kita terhadap sesuatu topik itu ya. Tidak kiralah maklumat yang kita terima itu betul ataupun sebaliknya. Jadi terpulang kepada pengguna itu sendiri sebenarnya ya. Dan apa juga yang nyata sebenarnya antara lain kesan kebaikan kalau kita ni dapat nyorang menggunakan media sosial ini, umpamanya ia boleh saja mengurangkan kes jenayah. Jadi kalau tadi menggunakannya dengan cara yang berhemat dan ataupun cara yang betul ya. Tepat sekali. Dan Adina boleh saja teruskan yang pengungsian yang Adina sudah sediakan untuk penonton sekalian di rumah. Silakan. Baik, terima kasih Umu dan juga Sarina. Maafkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda seperti biasa dalam pertemuan kita pada kali ini akan dikongsikan beberapa makluman mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong, iaitu Auda Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah akan mengadakan kursus ibadat haji dan umrah bagi musim haji tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 2024 Masihi sebanyak 10 sesi di 8 buah sekolah agama dan Arab yang terpilih di seluruh negara bermula pada jam 8 pagi hingga 10.30 pagi di mana ia akan diadakan pada setiap hari Jumaat dan juga Ahad bermula pada hari ini 26 Januari 2024. Dan bagi daerah Tutong, ia akan mengambil tempat di Sekolah Agama Pengiran Anak Puteri Narayan Tutong dan order bakal jemaah haji adalah dialulukannya untuk hadir mengikuti kursus ibadat haji yang diadakan di seluruh negara ini. Baik, Adoya, itulah antara acara yang akan berlangsung di daerah Tutong dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk Adoya bagi edisinya hari ini. Silakan. Negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan dalam mengambil langkah drastik untuk merubah lanskap pengeluaran makanan domestiknya melalui usaha-usaha yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Maka dengan itu, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan telah meningkatkan usaha mengembeleng tenaga untuk mencapai sasaran pengeluaran beras negara melalui program pembinaan kapasiti yang mantap, penggunaan sumber yang efektif dan pembangunan prasarana yang bersesuaian
dan mengikut arus perkembangan teknologi terkini. Beras merupakan makanan asasi kita ni dan terdapat pelbagai jenis beras tempatan yang boleh diperolehi. Bagi mereka yang mementingkan aspek kesihatan, kualiti serta khasiat beras sangatlah penting selain daripada memilih dari aspek rasa beras tersebut. Pemilihan jenis beras haruslah disesuaikan dengan keperluan kesihatan dan selera masing-masing. Bagaimanapun, penting untuk memastikan setiap individu mendapat bekalan nutrien yang seimbang dari makanan yang dimakan setiap hari. Selain beras putih, terdapat juga pilihan beras berwarna yang lebih berkhasiat dan kandungan yang baik untuk kesihatan. Menerusi kunjungan kami ke Tamu Tutong, bermacam jenis beras tempatan yang dijual seperti beras Pusu Lamah Liat, beras Bario Lamah Liat, beras pulut dan bermacam-macam nama beras yang ada ditulis pada setiap bungkusan beras berkenaan. Jenis berasnya banyak 10 jenis beras yang ada di Brunei, boleh ditanam lah. Tapi mengikut salurannya berpemirama, ada bintang, yang ada penyakit. Kalau tanam-tanaman saja, tidak jauh boleh, pasal bukannya hybrid. Kalau hybrid boleh, walaupun selepas mengatam, tanam semula boleh, tapi beri peluang untuk cacing atau tumbuh. Baru boleh ditanam. Kalau mengikut perama, tahun sekali. Kalau zaman sekarang ini, padinya setahun, 3 kali, 4 kali. Menguatkan budget saja. Kalau pirama, tidak ada makai lagi. Beras Bario tu maksudnya siatnya beras kampung ini, ia kebaikan luar biasa. Luar biasa tu artinya macam cumi. Cumi itu maksudnya tadi ada cumi kan kami jual, jadi menahan kita punya diet. Indah sihat. Bukan baik memberi sihat, bukan indah sihat. Jadi indah berapa nyaman. Kalau beras yang lain itu nyaman. Usumira tu maksudnya tadi kesihatan badan kita tadi. Macam orang tinggi darah kah, apakah balik lagi sama cumi itu tadi, Pak. Beras tempatan atau juga dikenali dan disebut sebagai beras kampung yang bermacam jenis ini memang mendapat sambutan daripada pelanggan yang selalu diamalkan oleh mereka yang menjaga permakanan diet seimbang. Justeru dengan adanya khasiat yang boleh diperolehi, khususnya untuk kesihatan tubuh badan, beras tempatan ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada para pelanggan. Ada 2 jenis pulut. Pulut susu, kebaikannya atau dapat dikelupis. Pulut kampung pun sama juga. Dapat dikelupis artinya orang makan nyaman. Lamah liat itu artinya indah jauh karau, indah jauh lembut. Tempatan atau beras satu indah dalam pengawet. Maksudnya tadi dalam pengawet. Bebas. Makanya masalahnya kata ni kalau disimpan lama indah boleh. Boleh juga disarankan simpan lama. Tadi simpan pandan wangi, bawang putih. Boleh tu. Boleh simpan lama anu dah pengawet tu. Boleh disimpan lama. Artinya ada ujungnya lah. Kalau dia ada untuk pandan wangi itu dipotong, dalam pasuk. Pertama, kedua ia wangi. Ketiga indah ada penyakit, indah ada burung dalam tu. Anu lama tu, style lama. Beliau maksud itu tadi, kita mesti belajar dulu. Baru padi itu, padi kampung lah maksud tadi. Kan kami ada beras kampung. Maksud tadi, belajar dulu beliau saran saya. Jadi belajar kepada yang sudah, yang orang tua dulu, yang di bawahnya berpadi, artinya ia ada pengalaman. Belajar dulu, baru dari berpadi. Kebanyakan penjual beras tempatan ini juga mempunyai pengetahuan mengenai beras, baik dari tanamannya dan juga khasiatnya. Dengan adanya usaha berterusan bagi pengeluaran sumber makanan yang dihasilkan, sama ada melalui pengeluaran beras tempatan, ia akan menjamin atau menjadikan sekuriti bekalan makanan cukup kepada masyarakat. Selain itu juga, usaha ini dapat mendukung hasil para petani tempatan bagi terus meningkatkan keluaran padi secara berterusan.